Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Acuy. Okay, dalam diary Alicia ni, the first entry yang dia tulis, dia macam buat hari dia macam biasa, dia buat coffee, dia painting apa semua. Lepas tu dia ternampak macam ada seorang lelaki kat depan rumah dia. Lepas tu dia pun macam pelik, siapa lelaki ni kan, dia duduk tenung lama sangat ni kan. Lepas tu tak apalah, Alicia ni pun macam buat kerja dia. Lepas tu dia pandang balik, lelaki tu dah tak ada. So dia pun macam mungkin ada orang lalu lalang je lah. Dia macam tu je lah. Lepas tu the second entry, dia Alicia ni dia bagi dia macam cerita dia pergi jumpa si John ni sebab nak berbaik balik dengan si John ni lah kan, sebabkan dia pun bergaduh hari tu. Kira Alicia dengan John ni dia pun pergi tengok teater yang menceritakan cerita si Alcestis ni. Dia pun pergi tengok. So sebab tu lah si Alicia ni tahu pasal kisah Alcestis ni. Jadi lepas dia pun tengok teater tu, John ni dia macam ajak lah si Alicia ni pergi minum. So Alicia ni macam dia tak mau lah. And then John ni pun macam dia macam ada something yang dia nak cakap dekat si Alicia ni, tapi dia macam muka dia macam rasa bersalah, rasa sedih. So Alicia ni dia ingat macam John ni macam nak minta maaf lah pasal gaduh hari tu lah. Tapi apa yang keluar daripada mulut si John ni dia kata dekat Alicia, dia kata hang kena hati-hati dengan orang yang di sekeliling hang. Hang tak boleh percaya semua orang. Alicia ni macam pelik lah, kenapa John kata macam tu. Lepas tu John ni macam, maksud John ni orang sekeliling dia siapa? Gabriel ke? Sebab yalah dia punya circle bukanlah besar. Circle dia macam beberapa orang je lah. So the closest person yang Alicia ni boleh fikir adalah Gabriel. So John ni macam Alicia ni dia rasa macam John ni memang saja nak sabotage hubungan dia dengan Gabriel lah. Macam seperti yang Gabriel ni kata, macam Gabriel ni kan rasa John ni macam sesuatu, macam nak ada niat lah untuk ada niat di sebalik friendship tu. So Alicia ni pun dia tak mau pick up pasal benda tu. Dia balik macam biasalah. Kira macam dia dengan si John ni terhenti setakat tu. Lepas tu the next entry ni, Alicia ni dia buat aktiviti dia macam biasa, dan dia nampak lagi ada seorang lelaki kat depan rumah dia. Tapi macam kira keadaan lelaki tu dia macam di sebalik pokok. Tapi kira macam tak berapa nampak lah. Tapi memang Alicia ni dia yakin ada seorang lelaki kat sebalik pokok tu, dan lelaki tu tengah tengok dia. Lepas tu keesokan hari dia tu pun benda yang sama juga. So Alicia ni dia rasa takut lah. Dia macam duk fikir, takkan John buat macam ni dekat aku kot. Kalau John ni dia boleh je mai jumpa aku, kenapa dia nak perhatikan macam ni kan. So waktu tu Alicia ni dia macam shock John ni lah. Tapi dia macam shock juga kata orang lain, sebab figure dia tu macam bentuk badan lelaki tu tak macam John. Keesokan hari dia pun benda yang sama juga. Jadi Alicia ni pun dia macam dia dah gelabah dia dah risau, dia dah anxious lah. Lepas tu dia ambil gambar, tapi gambar tu dia macam kecil je lah. So the first person yang dia mengadu adalah jiran dia, si Barbie ni. So samalah cerita si Barbie ni, yang di mana yang dia kata Alicia ni cerita kata ada lelaki perhati dia. Sama, Alicia ni memang betul mengadu dekat si Barbie ni, dan Barbie ni pun kata benda yang sama dekat si Alicia ni. Pi bagi tahu lelaki hang, tunjuk gambar ni. Sebab gambar tu memang macam kabur lah, and then macam tak nampak lah. Tapi bagusnya Barbie ni dia kata bagi tahu lelaki hang, sebab yelah kalau hang dah rasa ada orang memang perhatikan hang kan. Dah lepas beberapa hari dia duduk nampak lelaki ni, dia pun macam ikutlah nasihat si Barbie ni kan. Dia bagi tahu si Gabriel ni, tapi Gabriel ni tak percaya. Gabriel kata, yo kau hang ni macam tak kot, ni macam imajinasi hang je kot, tak ada apalah. Kira Gabriel cakap macam tu. Jadi macam si Alicia ni pun dia macam ada rasa doubt lah dengan diri dia. Macam dia pun macam betul ke lelaki tu memang betul ada.
Lepas tu keesokannya memang dia nampak lagi laki tu. So dia takut lah, sebab setiap hari memang laki tu ada depan rumah dia. Jadi dia pergi jumpa Barbie. Dia bagi tahu dia, Barbie kan kata apa yang dia nampak. Tapi macam walaupun sebenarnya Alicia ni dia tak suka Barbie ni, tapi macam dia rasa macam Barbie ni je yang faham dia, yang percaya dengan dia. Jadi Barbie ni pun macam cakap lah, telefon polis ke apa kan, mana nak tahu perogol ke siapa-siapa ke kan, bagi tahu polis kan. So bila Alicia bagi tahu polis macam tak percayalah benda ni kan, sebab tak nampak macam gaya yang, yelah macam hang tak nampak orang tu ada ke tak. So mungkin polis duk ingat kata dia ni tipu je lah. Lepas tu Alicia ni dia macam nak pergi kononnya macam nak pergi kerja lah, nak pergi kerja. Dalam dia balik kerja tu, dia rasa macam ada orang ikut dia daripada belakang. Dia kata, adakah laki tu kan, laki yang dia shock kata John tu. Lepas tu dia sampai rumah, dia lari masuk dalam rumah. Lepas tu dia jerit lah. Dia kata, weh John, hang buat apa ni? Dia jerit kan, sebab dia ingat John. Dia kata, hang buat apa ni? Boleh tak hang stop follow aku? Hang ni gila ke apa kan? Tak betul kan? Tu kita macam diam je. Lepas tu dia macam, ni bukan John ni. Kira Alicia ni memang tak tidur lah. Dia tak boleh tidur lah. Dia macam tak senang duduk lah, sebab macam ada lelaki duduk tengok dia. Sampai satu hari tu, kira Gabriel ni macam balik lewat macam dalam pukul 3 pagi lah lewat kan. Gabriel balik, kira balik letih lah kan, balik tengah malam kan. Lepas tu Alicia ni pergi kejut si Gabriel ni. Dia kata ada lelaki dekat luar tu tengah duk party ni. Gabriel ni mengamuk orang tengah letih nak tidur, duk buat macam pangai macam tu. Gabriel ni marah lah si Alicia ni. Dia kata, hang ni imaginasi hang je ni, benda ni tak betul pun. Mana ada orang kat luar tu, aku tak nampak siapa-siapa pun. Sudahlah tu kan. Gabriel macam marah lah si Alicia ni. Lepas tu keesokan hari tu, Gabriel ni dia macam fed up lah dengan si Alicia ni. Dia kata, memang hang ni kena rawat, aku nak panggil doktor mai. Alicia ni tak puas hati lah. Dia kata dia tak mau, aku bukan sakit, aku memang nampak ada lelaki dekat luar tu, and benda tu betul. Hang duk rasa macam aku ni tipu semua kan, benda tu betul. Gabriel kata, sudah, memang aku akan panggil doktor. Macam memang perlu dirawat, macam tu. Lepas tu dia panggil lah seorang doktor ni. Gabriel ni pun panggil lah seorang doktor. Ya, doktor ni merupakan kawan dia, dan doktor ni nama dia Dr. West. Dr. West ni pun dia rawat lah si Alicia ni. Dia bagi ubat dekat si Alicia ni, dan every time rawatan dia ni dia buat dekat rumah si Alicia ni, kira buat personal lah. So lepas rawatan tu biasalah doktor bagi dia ubat semua kan. So tapi Alicia ni dia tak makan ubat tu. Dia rasa macam, tak, aku ni tak gila, aku ni tak sakit. Tapi sebab dia nak sedapkan hati si Gabriel ni, dia nak biar Gabriel ni percaya dia. So dia macam ikut je. Dia macam ikut je si Gabriel ni. So Gabriel ni pun macam nampak lah dia macam seronok. Alicia ni dengar cakap dia apa semua kan. Jadi Alicia ni pun buat-buat lah macam makan ubat, tapi dia ludah balik sebab dia rasa macam dia still betul. And then Alicia ni dia sorok di hari dia. Dia macam itu je lah tempat luahan yang dia boleh buat kan, so that dia macam apa, macam fikiran dia ni normal lah. Dia macam kira tempat luahan, so that dia akan rasa yang diri dia betul. Macam akan rasa diri itu normal. Sebab untuk luahan, macam kita nak luahkan perasaan, so kita akan, sama ada kita akan tulis ataupun kita cerita dekat orang. So sebabkan Alicia ni dia tak ada siapa untuk dia cerita, jadi dia tulis. So dia rasa macam to keep her sane lah. And then memang Alicia ni dia still nampak kata ada lelaki dekat luar tu, tapi dia macam apalah lelaki ni nak kan. Dia sampai dah macam memang dia risau sangat, sampai kan dia kena tipu Gabriel ni. Konon-kononnya kata dia pergi kerja apa semua kan, padahal dia tak keluar pun. Dia takut sangat-sangat kata lelaki ni dah buat apa-apa dekat dia. So the next person yang Alicia ni shock adalah Max, sebab Max kan pernah cuba perkosa dia. So pada satu hari tu, kira Gabriel, Alicia dengan Max ni kira ada dinner bersama lah. So Alicia ni dia pergi tarik si Max ni. Dia kata, boleh tak hang stop apa yang hang buat ni?
Max macam pelik lah, kata apa yang aku buat. Lepas tu Alicia ni kira macam dia marah lah si Max ni, yang dia kata hang stop, aku tahu hang yang buat kan, hang yang parti aku kan, aku dah ambil gambar dia, aku akan tunjuk dekat Gabriel ni hang. Lepas tu Max ni macam pelik lah, dia kata tak, tu bukan aku, hang gila ke apa kan, tu bukan aku lah, aku tak ada masa lah nak tengok hang apa semua kan. Sampai Alicia tampak dia. Lepas tu kira macam Max ni dia macam bengang lah, dia belah daripada tempat tu. Cara Max, macam Alicia ni dia macam terfikir lah, cara Max jawab tu macam memang bukan dia, cara dia marah tu macam bukan dia. Lepas tu dia pun macam fikir balik, kalau bukan Max, siapa? Lepas tu the next entry tu dia kata Alicia ni dia tulis dia dengar macam ada bunyi dekat luar tu, dia dengar macam ada orang masuk dalam rumah. Lepas tu dia macam oh my god, ada lelaki tu dalam rumah ni, memang dalam rumah ni. Lepas tu jari tu macam stop dekat situ. Lepas Tio baca buku tu, lepas Tio baca diari tu, Tio dia perasan yang nama doktor tu, Dr. West. Dr. West tu merupakan doktor yang merawat Alicia sebelum dia, sebelum Tio ni. Doktor tu lah. So dia pergi jumpa Dr. West ni. Tio ni macam dia question lah si Dr. West ni. Dia kata kenapa hang boleh rawat si Alicia dan hang tak beritahu pasal benda ni, yang hang pernah rawat dia lah. Macam tak ada history yang kata hang ni rawat dia sebelum ni. Dia macam dia punya history tu start rawat Alicia ni start dekat hospital. Tapi sebenarnya dia dah pernah rawat Alicia ni sebelum Alicia di-admit dalam hospital tu. Lepas tu kira Dr. West ni pun dia explain lah, dia kata sebenarnya Gabriel ni kawan dia, jadi macam dia ni kira macam tolong member lah. Tapi dia punya rawatan ni sebenarnya rawatan yang boleh dikatakan rawatan yang illegal lah, sebab depa doktor psikiatris ni depa kena ada pengesahan untuk rawat patient yang di luar daripada hospital. Tapi pengesahan tu tak ada. Sebabkan dia bagi prescription apa semua kan, jadi macam benda ni actually illegal lah, dia tak boleh buat lah sebab tu benda tu. So disebabkan benda tu secara haram, jadi kemungkinan dia ni lesen dia pun ni boleh ditarik lah. So disebabkan tu lah dia tak beritahu orang kata dia ni pernah rawat Alicia, dan dia tak pernah beritahu bos lah. So Tio ni pun macam bengang lah, dia kata hang ni pernah rawat Alicia sampai hatinya hang tak beritahu pasal benda ni kan, benda ni serius tau, hang mana boleh buat rawatan sesuka hati. Kira Dr. West ni pun pujuklah si Tio ni, kata tolonglah jangan beritahu bos kita, lesen aku boleh ditarik, dan aku rawat Alicia tu bukanlah rawatan yang palsu, aku memang rawat dia betul-betul, dan dia ni memang dalam keadaan mental dia tak betul. So aku tolong dia tu atas sebab tolong member, macam nak tolong member kan, jadi tolonglah jangan bagi tahu, jangan expose pasal aku kan. So Tio ni pun macam okay fine, aku takkan nak expose pasal hang kan. Tio kata kalau hang tak nak aku expose pasal hang kena cerita dekat aku daripada A sampai Z pasal Alicia ni. So Dr. West tu pun macam okay fine, hang nak tahu pasal apa. So Tio ni pun tanyalah soalan dekat si Dr. West ni. Dia kata bila yang hang last jumpa si Alicia ni? Dr. West kata seminggu sebelum hari kejadian pembunuhan tu. Dan Tio tanya lagi, dia kata apa yang hang diagnose daripada mental state si Alicia ni? Dr. West ni kata Alicia ni dia ada psychotic disorder, means dia ada macam terbayang benda yang tak ada, kira boleh dikatakan delusional lah. Dia macam ada nampak benda yang tak ada nampak benda yang senang cerita tak wujud lah. Lepas tu Tio ni tanya, ada tak Alicia ni cerita kat hang yang dia ni diperhatikan, yang ada lelaki tengah stalk dia. Lepas tu Dr. West ni macam stalk? Mana ada, dia tu memang Alicia ni memang dia tak betul, dia memang ada bayangan sahaja. Dia pun kata oh so hang rasa benda tu dia tipu je lah, hang rasa benda tu dia bayangan dia je lah. Dr. West kata memang dia memang macam tu, memang dia penyakit dia macam tu. So Tio ni pun katalah dia percaya yang apa yang si Alicia ni cerita daripada diari tu. So tapi Dr. West ni dia still tak percaya, dia rasa macam memang Alicia ni saja buat-buat kata nampak, sebab dia
dia ni macam lebih kurang, dia kata Alicia ni ada sifat narsistik. Tio ni dia macam bengang lah sebab dia rasa macam Dr. West ni dia macam bias kan. Lepas tu Tio ni kata, Han tahu tak dia ni ada kes yang dia cuba nak bunuh diri dia. Dia kata tahu, tapi yang tu just a suicidal behaviour. Macam dia bukanlah, dia macam dia buat-buat macam nak bunuh diri, tapi sebenarnya tak pun, dia bukan niat nak mati pun. Yang tu semua dia buat tu sebab dia nakkan perhatian dekat si Gabriel ni saja. Lepas tu Tio ni macam, dah aku nak pergi tanya Alicia pula, aku nak jawapan daripada Alicia. Lepas tu si Tio ni macam biasalah dia kata, Alicia, aku dah baca diary Hang ni dan aku macam, aku percaya dengan Hang, aku percaya apa yang Hang cerita dekat aku ni. So dia macam hand out diary tu lah. And then Alicia ni dia ambil, lepas tu dia diam je. And then si Tio ni macam pujuk lah, macam dia kata ada something cerita dalam diary tu yang aku perlukan jawapan. Dan Hang, aku perlukan Hang bercakap dengan aku. And Hang jangan risau, Hang boleh percaya aku sebab aku pun percaya cerita Hang ni. So Alicia ni dia diam. So Tio ni dia macam anggap as benda tu disetujui oleh si Alicia ni lah. So Tio ni dia balik-balik ke rumah dia, dia nampak yang si Katie ni macam nak keluar. Jadi dia pun mulakan operasi dia ikut wife dia si Katie ni, sebab dia tak puas hati Katie, macam dia tak jumpa lagi siapa bad boy yang email si Katie ni. Lepas tu Tio ni dia ikut punya Katie ni. Tiba-tiba memang nampak Katie ni dia jumpa dengan seorang lelaki. Tio ni follow je si Katie ni, sampailah si Katie ni dengan Mamat tu buat projek kat belakang pokok. Kira waktu tu hati Tio ni memang hancur lah. Dapat tahu kata wife dia ni memang curang dengan dia, dengan lelaki lain. Lepas tu lelaki tu kira macam good looking lah, not bad lah, handsome lah. Lepas tu Tio ni meneruskan search dia pasal si Alicia ni. Dia pergi cari orang-orang yang dimention dalam diary si Alicia ni, iaitu John Felix dan juga si Max. Dia pergi jumpa John Felix tu, dia kata pasal yang si Alicia ni nak tinggalkan galeri dia kan, pasal John ni gaduh dengan dia kan. John ni macam terkejut lah macam mana si si Tio ni tahu. Lepas tu Tio ni dia macam, John ni dia macam backup diri dia. Dia kata tak, dia kata siapa yang bagi tahan tu semuanya tipu. Lepas tu si Tio ni macam Han nak tipu apa kan? Han nak tipu apa? Benda ni aku baca daripada diary si Alicia ni. So si John ni si Tio ni dia pergi jumpa semua orang yang dimention dalam diary si Alicia ni, iaitu John, Max dan juga Paul. So dia pergi jumpa si John ni, dia kata pasal Alicia ni nak tarik diri daripada galeri dia. Kira dia pergi jumpa John ni macam jumpa sekejap je lah. Dia kata aku tahu pasal benda tu, Hang tipu aku, Hang tak cerita aku details, nanti aku akan contact. Dia macam tu. Lepas tu dia call pula si Max ni kan. Dia beritahu kata, oh Max, Hang tak cerita habis apa yang Hang cerita dekat aku. Rupanya Hang ni suka dekat si Alicia, and Alicia beritahu semua dekat dalam diary dia, and aku ada bukti diary tu lah. Max ni dia macam terus letak telefon. Semua macam mengelak lah daripada si si Tio ni. The last person yang Tio ni bercakap adalah Paul. Dia pergi jumpa Paul sendiri. Kira dia bagi tahu lah Paul pasal duit yang Paul pinjam daripada Alicia tu. And Paul kata tak, Alicia ni tak bagi pinjam pun, which Paul ni tipu lah. Sebenarnya memang Alicia bagi pun. Tio pun tak tahu lah kenapa Paul tu tipu pasal benda tu, tapi whatever lah kan. So and then Tio tanyalah si Paul ni, Han tahu tak pasal yang si Alicia ni di stop oleh someone? Lepas tu si Paul ni kata tak, aku tak tahu pun pasal benda tu. Lepas tu kira Tio ni dia ceritalah apa yang ditulis dalam diary si Alicia ni. Lepas tu Paul ni pun kata, aku dengan Alicia ni memang dah stop contact each other lepas kejadian yang bapak dia bunuh diri tu. Kira Paul kata dia dengan Alicia ni memang tak contact lepas Alicia ni keluar daripada rumah tu, sebabkan family dia pun ni macam
lebih kurang macam broken lah. Sebab macam Mak Paul ni selalu mengatau pasal Elisha ni, dan Elisha ni pun macam dia tertekan dengan perangai bapak dia. Jadi Elisha ni memang tak kontak dah Paul ni. Lepas tu Paul ni dia ajak si Theo ni, dia kata jom ikut aku pergi satu tempat ni lah, tempat yang dekat kawasan rumah si Paul ni lah. Macam dia ajak pergi naik atas bumbung. Dia kata Paul kata tempat ni adalah tempat yang aku dan Elisha lari daripada mak aku dan bapak si Elisha. Theo kata, kenapa yang hampa panjat sampai ke bumbung kan? Macam bukan kau waktu hampa bersama tu, waktu hampa kecil-kecil kan? Macam tak bahaya kau hampa panjat ni? Paul kata, memang ni saja tempat yang kami boleh lari daripada mak aku dan juga bapak si Elisha. Sebab bapak Elisha dengan mak dia ni badan besar, jadi macam tak boleh lah naik atas bumbung kan. So sebab itulah dia pun naik bumbung tu. Dia tanya, kenapa yang hampa kena lari daripada parents hampa sendiri? Lepas tu Paul ni pun ceritalah. Dia kata bapak si Elisha ni jahat. Dia ni kira macam selalu mabuk lah, selalu minum, selalu mabuk. Dan bapak si Elisha ni selalu salahkan si Elisha ni punca yang mak dia mati. Jadi kira macam tiap hari lah duk kata macam hang lah punca mak mati, hang lah punca mak mati. Jadi lama-lama benda tu macam membuatkan Elisha ni sedih lah. Lepas tu bapak dia ni boleh kata dekat si Elisha ni, kenapalah bini aku yang mati, kenapa macam aku sayang dia, kenapa tak Elisha ni yang mati? Bapak dia cakap macam tu dekat si Elisha. Kira Elisha ni macam Paul kata, from that day macam Elisha ni macam kira perasaan dia tu kira dah mati lah, sebabkan kata-kata bapak dia tu. Lebih kurang macam bapak dia ni macam bunuh lah si Elisha ni. Kira sebabkan tu lah si Elisha ni benci dengan bapak dia sangat-sangat. Lepas tu si Theo ni pun balik-balik ke hospital dan pergi jumpa si Elisha ni untuk start session dia lah dengan si Elisha ni. Dan dia ceritalah semua yang dia bercakap dengan Paul pasal bapak dia, pasal kes dia waktu kecil-kecil. Lepas tu Elisha ni macam still sama, dia macam tak cakap sepatah pun. And Theo ni macam pujuk lah, ni kira macam pujuk kali terakhir lah. Dia kata macam ni je peluang terakhir untuk hang bercakap dengan aku, untuk hang bagi aku jawapan. Hang mesti ada sebab kenapa hang bagi aku di hari ni. Hang nak aku tahu pasal hang kan. So sekarang ni aku nak jawapan, kepastian semuanya daripada hang. Hang je orang last untuk bagi tahu apa yang jadi. Dan ni je peluang terakhir kita. Lepas tu Theo ni dia macam dengar suara. Dia macam, Elisha ni dah bercakap ke? Elisha hang dia cakap something ke? Lepas tu dia ingatkan macam dia ni macam terbayang je lah si Elisha ni cakap. Lepas tu dia tanya lagi, dia kata dia cakap something ke? Lepas tu Elisha ni dia macam keluar suara dia. Dia kata what? Dia macam nak cakap tapi suara macam tak keluar tau. Lepas tu Theo ni macam pujuk lah. Dia kata hang boleh je cerita, cakap je apa yang hang nak cakap dekat aku. Lepas tu Elisha ni dia macam slowly dia kata okay. Theo ni seronok akhirnya setelah sekian lama, setelah siasat semua background dia, pujuk dia, akhirnya Elisha ni bagi satu respon dan dia bercakap. Kira Theo ni berjaya lah pujuk si Elisha ni bercakap.